Jadi hari ni kita nak belajar lakaran saja dulu, mengenal pasti dan menghasilkan lakaran reka bentuk. Selepas daripada mid ni nanti, awak akan buat tugasan lakaran dan selepas tu di masa senggang awak, di masa lapang, awak akan belajar macam mana nak menggunakan aplikasi Magnet Code yang awak dah install dalam phone awak. Sebab kita akan menggunakan lita simulasi dalam tajuk ini. Kita tak gunakan lita fizikal, lita sebenar sebab kita tak ke sekolah. Lita tu hanya ada di bengkel RBT saja. Di mana kita tak ke sekolah, jadi kita akan menggunakan kaedah simulasi saja. So, dari kaedah simulasi tu, awak tetap dapat markah PBD sehingga boleh capai ke TP6. Sebagai contoh, saya tunjukkan DSKP awak. Ni DSKP awak. Kalau awak tengok pada TP 4 menguji kefungsian lita yang menggunakan mikro pengawal. Jadi TP5 membuat justifikasi kawalan atur cara input dan output, dan TP6 membina lita elektronik kawalan mikro pengawal yang berfungsi. So TP456 ni boleh juga dibuat secara simulasi. Jadi hari ni kita nak buat TP3 ni lah, melakar reka bentuk lita elektronik menggunakan mikro pengawal. Kita balik-balik pada buku teks tadi. Apakah yang dikatakan dengan lakaran reka bentuk lita elektronik ni? Dia adalah terjemahan daripada idea awal pereka. Pereka apa? Pereka lita. Kita memang ada pekerjaan orang yang membuat pereka lita. Antara orang yang membuat pereka lita ni adalah orang yang membuat peranti elektronik. Contohnya dia bekerja di sektor perkilangan elektronik. So dia buat papan lita. Yang itu yang membuat khas buat papan lita. Jadi itulah antara sebab kita belajar RBT ni. So bila awak ada minat dalam kerjaya ataupun bidang elektronik ni, awak akan meneroka secara lebih lanjut lah dan akhirnya menjadi seorang yang mempunyai kerjaya dalam RBT yang telah kita pelajari. So ada dua jenis lakaran yang kita gunakan, iaitu lakaran gambar rajah blok dan lakaran reka bentuk lita skematik. So ada dua jenis lakaran lita. Satu gambar rajah blok, satu lagi reka bentuk lita skematik. So apa dia lakaran gambar rajah blok tu? Dia adalah lakaran suatu sistem elektronik pula, yang mana gambar rajah blok ni menerangkan secara ringkas sahaja tentang cara sistem elektronik tu beroperasi. Awak boleh tengok dalam buku teks awak, inilah dia gambar rajah blok. Sebab tu dikatakan blok sebab dia kotak-kotak. Jadi gambar rajahnya ringkas je, ada 3 bahagian yang penting, iaitu input, proses dan output yang dah kita belajar pun minggu lepas. Seterusnya ada bekalan kuasa. Sebab input, proses dan output ni tidak akan berfungsi kalau tak ada bekalan kuasa. Itu lakaran gambar rajah blok. Dia simple saja. Kita masuk pula lakaran reka bentuk lita skematik. Lakaran reka bentuk lita ni menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. Jadi seorang pereka tu katakan dia nak buat lita penderia cahaya. So dia kena maklumlah apa barang ataupun perkakasan elektronik atau komponen elektronik yang dia patut gunakan supaya litanya berfungsi. Yang kedua, katakanlah dia nak buat lita diod pemancar cahaya berkelip. So dia nak diod pemancar cahaya tu ada berkelip mengikut sela masa yang ditetapkan. So dia perlu juga buat lakaran lita tersebut. Contohnya saya ambil lampu isyarat. Dia dah setkan bila timing warna merah keluar, warna kuning dan warna hijau. Semua tu melibatkan komponen elektronik dan ada lita elektroniknya lah. Jadi seorang pereka ataupun technician, juruteknik yang membetulkan atau mengurus lampu isyarat, dia maklum, dia perlu tahulah tentang pendawaian, tentang setting lampu isyarat tersebut. Cuba awak bayangkan jika settingnya salah.
dah tentu akan berlaku kesesakan dekat jalan raya kan. Susah nak melintas dan sebagainya. Okey. Itu contoh lakaran reka bentuk litar skematik dan kepentingannya. Okey, kita pergi pada binaan papan litar elektronik mikropengawal. Jadi sebabkan tajuk ni kita fokus kepada mikropengawal macam yang saya dah cakap sebelum ni. Jadi litar elektronik ni kan menggabungkan beberapa komponen elektronik. Okey, ada banyak yang mana saya dah tunjukkan minggu lepas video simbol dan komponen. Okey. Jadi pada satu papan litar elektronik tu mungkin ada beratus komponen elektronik. Bergantung kepada kapasiti papan litar lah. Lagi besar papan litar, lagi banyaklah komponennya dan lagi canggihlah fungsi ataupun beban yang akan dijalankan oleh peranti tersebut. Okey. Ni adalah jadual yang saya tunjukkan pada minggu lepas dalam video yang saya share pada awak semua tu. Okey, ini adalah mikropengawal. Okey, macam gambar yang saya tunjuk sebelum ni. Okey, kita boleh tahu kan bentuk mikropengawal. Okay, kita flashback balik. Ni sorry ni microprocessor. Ni mikropengawal. So pada mikropengawal ni saya dah terangkan sebelum ni, okay, ada banyak kaki pin. Okey, lagi panjang mikropengawal tu, lagi banyak kaki dia, so lagi besar fungsi dia. Okey, so kita tengok balik pada muka surat tadi. Okey, ni so kalau kita tengokkan pada sini, mikropengawal ni ada berapa kaki agak-agak awak? Dia ada kaki kiri dan kanan. Kesemuanya ada berapa kaki? Okey, sebelah kiri ni 14. So sebelah kanan pun 14. So dia ada 28 kaki. So setiap kaki dia ni membawa fungsi yang tersendiri. Okey, awak boleh tengok pada jadual 2.4.2. Inilah kaki yang ada pada mikropengawal di atas dan apakah fungsi bagi setiap kaki tersebut. So ada pin reset. Okey, pin reset. Kemudian ada kaki-kaki lain iaitu VDD. VDD ni adalah pin bekalan kuasa. Bekalan kuasa untuk mikropengawal tak banyak. Dia sumber kuasa arus terus dia dalam anggaran 5 volt sahaja. Okey. Kemudian ada VSS. VSS ni adalah sambungan ke bumi. Okey. Kemudian ada AIN ni, AIN ni. AIN 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bergantunglah pada mikropengawal. Untuk jenis yang 28 kaki ni dia ada sehingga 5 AIN. Okay. AIN adalah input jenis analog. Okay, analog input. So A tu refer to analog, IN tu input. Okay. Kan kita dah belajar sebelum ni peranti input analog, peranti input digital. Okay. So DOUT, okay, DOUT, okay, ada sampai sehingga 6 DOUT. Okay, DOUT ni adalah output digital. Okay, digital stand for D ni stand for digital. Out ni output. So dia adalah digital output lah. So dia merujuk kepada peranti output digital. Dan DIN ni pula, okay, digital input. So ni adalah peranti untuk input digital. So awak dapat tak bayangkan apa yang saya terangkan ni? AIN, DOUT dan DIN ni. Okay. Jadi kalau kat sini, okay, pada kaki-kaki dia ni, dah tentulah kita akan sambungkan, okay, peranti input analog ke, digital output ke ataupun digital input ke kaki yang berkaitan. Okay, dia tak boleh masuk ke kaki yang salah. So nanti dia tak berfungsi. Okay. So ini adalah jenis-jenis pin yang ada pada litar elektronik mikropengawal. So sangat menarik sebenarnya kalau kita ada di bengkel sebab awak akan tengok secara fizikal sendiri, okay, dan pegang litar tersebut. So awak akan menggunakan peranti tapi kita hanya boleh buat setakat ni hingga simulasi saja. Okay. Selepas simulasi tu sepatutnya perlu disambungkan ke peranti sebenar. Awak perlu upload
apa yang awak dah hasilkan di lita simulasi ke peranti fizikal, peranti sebenar. Tapi manakala kita tak boleh pergi ke sekolah, so kita hanya buat sehingga ke lita simulasi sajalah. Okey, kita tak buat sehingga ke lita fizikal. Okey, untuk metal elektronik yang sebenar. Inilah tugasan yang saya nak awak buat pada hari ini. Okey, sebab kita nak tengok pada TP3 yang saya terangkan tadi ya. Ni, melakar reka bentuk lita elektronik. So awak buat lakaran hari ni, awak dapat TP3. Okay, lakaran yang saya pilih hari ni senang saja. Lakaran yang C ni saya pilih lakaran lita elektronik diode pemancar cahaya berkelip mengikut selang masa yang ditetapkan. So dari lakaran ini juga kita akan buat lita simulasinya pada kelas yang akan datang. Okay, so hari ni kita buat lakaran dulu. So ini gambar rajah lita, lakaran gambar rajah blok bagi lita tersebut. Okay, yang mana kita menggunakan input switch tekan tutup. Okay, for sure ada mikro pengawal sebab mikro pengawal berfungsi untuk proses. Okay, dan kemudian outputnya adalah diode pemancar cahaya, yang mana diode pemancar cahaya ni, LED ni, dia akan berkelip-kelip mengikut selang masa. Okay, jadi dia seperti analoginya seperti lampu isyarat lah. So dia akan berkelip merah, kuning, hijau. Okay, dan dia ada hubungkan dengan bekalan kuasa. Okay, yang tugasan yang pertama adalah ini buat lakaran gambar rajah blok. Okay, lakaran yang kedua pula, lakaran reka bentuk lita skematik diode pemancar cahaya berkelip. Okay, dalam buku teks ni dia ada tunjukkan 2 atau 3 lakaran. Tetapi saya pilih yang ni sebab ini yang paling mudah lah. Okay. Dan lakaran untuk reka bentuk lita skematik ni awak kena buat. Okay. So senang nak dapat TP3. Awak salin sahaja lakaran ni. Okay. Awak buat analisanya dari segi ni lita input, ni lita output. Okay. Kenapa ni lita input? Sebab ni 5V di sini adalah bekalan kuasa. So switch tekan tutup. Kita dah belajar pada kelas yang lepas, switch tekan tutup adalah peranti input digital, betul? So peranti input digital adalah switch tekan tutup. Awak tengok sambungannya ke mana? Okey, sambungannya pergi ke DIN1. So tadi kita dah belajar kaki pin mikro pengawal kan? DIN adalah digital input. So nampak tak? Switch tekan tutup pergi ke kaki digital input sebab dia adalah peranti input digital. Okey. Ini adalah perintang 10 kilo ohm. Okay. Ini ada dah GND. Okay. Ini adalah peranti lita output. So kita dapat tengok peranti lita output ni apa? Ini adalah simbol diode pemancar cahaya. So tengok kakinya ke mana? Dia ke kaki DAP 1. So tadi kita dah belajar DAP ni adalah digital output. So dia adalah peranti output digital. Okay. Jadi kena ada input, proses, output. So ini adalah inputnya, mikro pengawal adalah prosesnya, outputnya adalah diode pemancar cahaya. So ada 3 komponen ni, insyaAllah awak punya lita berfungsi selagi mana awak tak salah sambungan lah. Okay. Jadi tugasan hari ni buat lakaran lita skematik ini bagi melayakkan awak dapat TP3. Okay, jelas So senang saja salinlah lukislah balik lita ni, gambar rajah lita skematik ni dan juga gambar rajah blok yang sangat mudah ni, okay, untuk dapat TP3. Okay. Jadi komponen perantinya adalah switch tekan tutup, perintah, ni untuk komponen lita outputnya adalah diode pemancar cahaya dan perintah tetap seperti yang saya dah terangkan tadi. Okay. Ni adalah jadual senarai keperluan, okay, hanya untuk makluman awak saja sebab kita tak pegang peranti ni secara fizikal, kita tak ke sekolah. So ni hanya ambil maklum sajalah ya. Okey, lakaran seterusnya adalah lakaran ini tapi untuk makluman awak lah. Sebab tu saya cakap tadi ada beberapa lakaran ditunjukkan dalam buku teks ni tapi kita hanya buat satu tadi saja. Okey. So ini lakaran untuk peranti input analog. Okey, peranti input analog lain digital lain. So kalau dia adalah jenis digital, dia hanya pergi ke kaki pin mikro pengawal yang digital saja. Dan kalau dia analog, dia hanya pergi ke kaki pin analog saja. So awak boleh tengok, okay.
Yang ni adalah litar inputnya, okay, analog. So dia pergi ke AIN1. AIN ni atau I ni adalah analog input. So yang litar output pula, kenapa dia pergi ke digital output? Sebab dia adalah peranti output digital. Okay, tak ada masalah. Microprogrammer ni dia boleh handle kedua-dua jenis peranti. Analog boleh, digital pun boleh. Okay. Ini perintah peka cahaya. Penderia cahaya kita dah belajar dalam kelas yang lepas. Dia adalah jenis peranti input digital. Okay. Okay, tolong peka dengan benda-benda ni. Manalah tahu keluar peperiksaan pertengahan tahun nanti. Ini adalah jadual senarai keperluan. Okay, ni litar simulasi yang kita akan buat pada kelas akan datang. Okay, sebelum kita belajar litar simulasi ni, saya akan menggunakan masa senggang yang awak ada. Okay, so kita akan main dulu dengan apps tu. So mahirkan dengan apps tersebut. Okay, kalau awak nak belajar sendiri, tak ada masalah. Okay, saya boleh tunjukkan nanti perkongsian. Ada laman website khas untuk belajar magnet code. Okay, ni baru satu aplikasi, ni baru satu apps je tau. Okay, kita belajar ni magnet code. So selesai kita belajar magnet code ni, saya akan ajar pula awak guna apps Arduino. So banyak sebenarnya peranti yang ada di luar, okay, dekat online, internet. Just awak perlu teroka saja. Ada microbit, ada Arduino, ada magnet code, okay, banyak. Okay. Nanti saya akan tunjukkan juga awak dalam waktu PDPR ni saya ada buat robot yang berkait dengan Arduino, yang mana robot tu adalah mesin auto sanitizer. Okay. Nanti kalau mesin tu dah berfungsi, saya akan rakam videonya dan tunjuk kepada awak. Just saya buat DIY sendiri je kat rumah, okay, menggunakan perisian Arduino. Okay, sangat menarik. So siapa yang dalam kelas ni yang minat robotik, actually magnet code, Arduino dan apa yang kita belajar dalam elektronik ni adalah starting, beginner, untuk awak belajar robotik dengan lebih jauh. Okay, kalau awak betul-betul minat robotik, ada banyak sangat pertandingan robotik yang diadakan secara online sekarang, okay, kat peringkat sekolah sampailah ke peringkat antarabangsa. Okay, kalau awak betul-betul minat, awak cubalah masuk dalam bidang robotik ni. Jadi kalau awak minat, benda ni boleh jadi satu hobi yang mendatangkan kebaikan balik pada diri awak lah. Okay, okay. Okay, boleh cuba, boleh cuba kalau minat. Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak, cikgu. Tak ada. Okay, saya stop present dulu. Okay, saya nak tunjukkan satu saja lagi sebelum kita end meeting ni. Website yang saya kata nak belajar buat magnet code sendiri tu. Okay, awak masuk saja Google. Okay, contoh. Okay, ni saya dah terus masuk supaya saya nak save masa. Okay, awak masuk saja Google, awak type www.magnetcode.com. Okay, nanti tak apa, saya akan bagi link ni dalam grup WhatsApp. Dekat dalam website Magnet Code ni, okay, akan ada banyak nota, ada banyak video yang dikongsikan cara nak buat Magnet Code. Okay, jadi kalau awak nak mahirkan apps yang saya suruh download semalam, awak pergi pada ni, nota untuk RBT2 bab elektronik. Muat turun nota baru ni, okay, yang saya highlight yang ni. Nampak tak? Okay, yang saya highlightkan dekat sebelah kanan tu, okay. Yang ni dia ada dia punya guide, okay, dia punya contoh ataupun dia punya nota dalam bentuk PowerPoint yang dia ajar satu persatu daripada download sampailah awak boleh dapat PP6. Okay, so awak boleh mahirkan, okay, sebab nanti
tak semestinya saya perlu cakap dekat sini awak dah terus mahir. Tak, awak kena main dulu dengan apps tu. Macam awak main game juga, awak tak boleh terus perfect. Okay, bila awak main game buat pertama kali kan, skor awak mesti biasa je. Tapi bila awak dah biasa, skor awak akan tinggi dalam game tersebut. So dia macam awak main game juga. Jadi awak perlu mahirkan, okay, tekan mana, okay. Lepas tu adjust dia punya command dan sebagainya. Awak cuba, boleh cuba dululah pada masa senggang. So kat sini ada banyak juga projek yang ditunjukkan, buat bumbung automatik, pintu gerbang automatik. Okay. Ini memang menarik kalau kita ada data yang betul tu lah. Okay. Boleh tengok dia ada video, dia ada kongsikan pelbagai video dekat tepi ni. So awak boleh explore. Okay. Okay, benda-benda ni semua ada dekat Shopee. Kalau awak nak belilah, saya tak memaksa. Tapi kalau awak nak cuba, kata saya tadi yang minat robotik tu dan mak ayahnya sangat menyokong, why not? Awak cubalah untuk buat sendiri robot awak sendiri. Okay, ada banyak lah. Kalau siapa awak nak tengok ni, mesin dispenser kopi pun ada. Okay, lampu koridor pintar. Okay, so banyak awak boleh explore dengan elektronik ni. Okay, dia sangat menarik. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya boleh tamatkan meet ni. Okay, bolehlah tanya apa kalau nak tanya nanti kemudian. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Ada soalan ke? Sekarang ni faham? Raise hand kalau faham. Okay, good. Siva Guru. Saya harap penerangan saya jelas lah ya. Okay, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi akan datang. Nanti saya sharekan rakaman dan apa yang patut saya sharekan. Dan yang mana belum download aplikasi Manicode tu, tolonglah download ya. Harap tak ada masalah lah dengan peranti awak dan masalah data dan sebagainya. Okay, saya harap semua ibu bapa menyokong PDPR awak ni. Itu saja, kita jumpa nanti akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.